Oke, sekarang mari kita bincang. Jom cuba 1.1. Nombor 1, lakar corak seterusnya bagi gambar di bawah. Ada 4. Nak lukis 4 kali di ruang yang begitu kecil sekali. Agak mustahil lah. Di sini, di sini, di dalam handphone saya ni. Nanti bawa lukis di buku latihan awak. Itu memang boleh lah. Okey. Sekarang saya lakarkan 4 kali lah. So, setiap ini, okey, ini mula-mula dia satu peta saja. Lepas tu atas tambah 1, kiri tambah 1, bawah tambah 1, kanan tambah 1. Jadi ini ialah yang gambar yang kedua tu. Lepas tu atas tambah 1 lagi, kiri tambah 1, bawah tambah 1, kanan tambah 1. Maksudnya yang keempat tu, ya, first dia akan ada ini dulu. Lepas tu atas kiri tambah 1, atas tambah 1, kanan tambah 1, bawah tambah 1. Ini lakaran. Okey, dan gambar yang 3 gambar lagi yang belakang ni awak buat sendirilah dalam buku latihan awak. Lepas tu B. B ni bolehlah lukis. Tapi kalau awak nak lukis dengan cantik, dengan seragam pun susah juga. So, tapi kita boleh lukis bilangan sisinya lah. So, gambar pertama ada 3 sisi, segitiga. Gambar kedua, 4 sisi, segi 4. Lepas tu gambar ketiga, ada 5 sisinya, dipanggil pentagon. Gambar yang seterusnya akan jadi satu hektagon. 6 sisi. Okey. Hektagon. Lepas tu, 7 sisi. Kalau kita tak dapat lukis dengan macam komputer tu, okey, cubalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi lah. Sebab ini bukan satu poligon sekata, maka asalkannya ada 7 sisi, sudah boleh lah. Yang 7 sisi itu dipanggil heptagon. Lepas tu ada 8 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi, 8 sisi dipanggil oktagon. Lepas tu 9 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh lah. Ini yang 9 sisi itu namanya adalah nonagon. Balik ke ini yang 5 sisi ini. Ini adalah pentagon. So, ini soalan 1. Kita pergi ke soalan 2. Nyatakan pola bagi urutan berikut. Okey, ini seperti contoh 2 tadi. Nyatakan pola. Bagaimana kita buat? Tadi saya sudah cakap. First, pakai tolak. Kalau tolak tak jadi, pakai bahagi. Yang besar tolak atau bahagi yang kecil. Jadi sekarang kalau kamu pandai, kalau kamu budak yang pandai, mungkin you tengok sudah tahu. Ni adalah tambah 7. Kalau lemah sikit, kita buatlah perlahan-lahan. 12 tolak 5, 7. 19 tolak 12, 7. 26 tolak 19,
7. Maka pola ini adalah menambah 7 kepada nomor sebelumnya. Kalau tulis di sini, tak dapat tulis dengan banyak, sebab ruang terhad, maka biar saya buka note baru. Oke, soalan 2E. Aduh. Oke, 2E. Mari kita buat sinilah. 2E. Soalannya 5, 12, 19, 26, dan seterusnya. Setelah kita buat perlahan-lahan, 12 tolak 5 sama dengan 7. Lepas tu 19 tolak 12 sama dengan 7. 26 tolak 19 pun sama dengan 7. Maka pola ini ialah menambah 7 kepada nomor sebelumnya. Oke, ini jawapan 2E. Seterusnya B. Oke, mari kita tengok B lah. Negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10, dan seterusnya. Dan seperti yang saya sebut dalam contoh hari tadi, nombor ini dia macam makin besar. Dia macam saja, tapi sebenarnya sebabnya negatif, maka nilainya menurun. Maksudnya, nombor depan tu lebih besar berbanding nombor di belakangnya sikit. So, kalau saya akan buat ambil macam ni, negatif 1 tolak dengan negatif 4, dapat 3. Lepas tu negatif 7 tolak negatif 4 pun dapat 3. Lepas tu negatif 10 tolak negatif 7 pun dapat 3. Tetapi saya sudah tahu ini ialah makin kecil, makin kecil, makin kecil. So, pola ini ialah menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Yaitu ini dengan ini tolak 3, tolak 3, tolak 3. Dan sekarang kita tengok C. C kalau sebenarnya dia pun boleh nampak dengan jelas, iaitu pertambahan sebanyak 4 kan. Negatif 4 tambah 4 dapat sifar, sifar tambah 4 lagi dapat 4, 4 tambah 4 lagi dapat 8. Jadi pola ini ialah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Oke, lepas tu D. D ni 144, 72, 36, 18. Kalau kita tengok jarak di antara dua nombor yang bersebelahan tu memang besar kan? Maka memang tak logik lah kalau kita pakai tolak. Oleh itu, saya akan guna bahagi, iaitu nombor yang besar bahagi nombor yang kecil. Tengok apa yang terjadi. 144 bahagi 72 dapat 2.
72 bahagi 36 pun dapat 2. 36 bahagi 18 pun dapat 2. Jadi maksudnya pola untuk soalan ini ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Okey, sekarang kita tengok soalan E. Keluar lagi contoh pecahan lah. So, E pecahan 1/2, 1/4, sifar, negatif 1/4. Okey, yang ini nak tolak kah, nak bahagi? Bagaimana positif 1/2 jadi positif 1/4, jadi sifar, lepas tu jadi negatif 1/4. Mari kita cuba dengan ambil tolak dulu. Sebab jarak di antara dua pecahan tu kecil saja kan. Maka tolak dulu lah. Ambil nombor besar, tolak nombor kecil. Iaitu ambil 1/2 tolak 1/4. Jawapannya ialah 1/4. Lepas tu, ambil 1/4 tolak sifar. Jawapannya pun 1/4. Lepas tu, ambil sifar tolak negatif 1/4. Jawapannya pun 1/4. Maka, pola soalan ini ialah menolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. Okey, seterusnya kita pergi soalan F. F tu kalau kita tengok 11/2. Ini sekejap besar, sekejap. Okey, so sekejapnya 11.2. Lepas tu negatif 33.6. Lepas tu dia jadi lagi positif, menjadi positif 100.8. Lepas tu negatif 302.4. Sekejap positif, sekejap negatif. Jarak di antara dua nombor yang bersebelahan besar. Jadi, nak tolak memang tak mungkin lah. Jadi, mari kita cuba bahagi. Okey. So, 11/2 bahagi negatif 33.6. Apa yang akan kita dapat? Kita akan dapat negatif 1/3. Lepas tu kalau kita fikir balik ambil ini nombor yang seterusnya ialah 100.8 bahagi negatif 3.3. Okey, jawapannya akan sama dengan negatif 3. Kalau saya ambil lagi nombor yang seterusnya iaitu negatif 302.4 tu bahagi dengan 108, dapat lagi negatif 1/3. Jadi, masalah ini berlaku sebab tadi saya sebut, kalau kita ambil bahagi ambil nombor yang kecil bahagi nombor yang besar kan. Itu sebab semuanya mereka mempunyai
nilai tanda yang sama. Satu ialah positif, 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 ataupun negatif, negatif. Semua nombor itu negatif, ataupun semua nombor itu positif. Tapi sekarang kita soalan F kita nih, ini selang-seli, sekejap positif, sekejap negatif. Maka kita tidak akan guna benda ini lah, tak sesuai. So, apa yang kita boleh buat? Senang aja. Kita boleh perhatikan. Oke. Tadi kita sudah jumpa 1/3, lepas tu 3, lepas tu 1/3 kan? So, semua tu ada 3 di sana. So, kalau kita fikir-fikir lagi, apa kata kita cuba buangkan tanda negatif tu? Bukan. Kita ambil nombor yang lebih besar tu. Tak kiranya positif negatif. Tanda negatif tu jangan fikirkan niat dulu. Okey, tengok ni. Kalau 33,6 bahagi 11,2. Dapat apa? Dapat 3. 100,8 bahagi 33,6. Kan dapat apa? 3 juga kan? 302,4 bahagi 100,8 akan dapat apa? 3 juga kan? So ini sebenarnya kalau kita tidak tengok tanda negatif tu, didarab sebanyak 3 kali ganda. So, sebab kenapa akan ada negatif? Sebabnya ialah dia buat nombor sebelum didarab dengan negatif 3. Yaitu 11,2 darab dengan negatif 3 dapat negatif 33,6. Lepas tu negatif 33,6 darab dengan negatif 3 maka dapat positif 108. Lepas tu positif 108 darab dengan 100,8 darab dengan negatif 3 dapatlah negatif 302,4. Jadi dalam soalan ni pola-pola ini ada banyak kemungkinan. Awak perlu buat banyak latihan dari berbagai tempat untuk dapatkan untuk praktiskan. Sebab bukan corak macam ini saja yang ada dalam soalan. Dia akan ada corak lain lagi. Bila you sudah buat banyak latihan, nanti you akan tahulah. Okay, dia ada pelbagai kemungkinan. So, sekarang mari kita polanya. Polanya ialah pola untuk soalan F ialah mendarab nombor sebelumnya dengan negatif 3. Okay, so pengajarannya ialah buat banyak sikit latihan. Seterusnya soalan 3. Soalan 3 ni dia macam contoh tadi lah. Contoh berapa tadi? Contoh 3 tadi. Bagi urutan nombor 28, 37, 46, 55 sampailah 145. Kenal pasti dan nyatakan pola nombor bagi nombor ganjil dan genap. Jadi mula-mula mari kita senaraikan dulu. 28, 37, 46,
55, 145. Apakah jarak di antara dua nombor yang bersebelahan? 28 dengan 37. Dari 28 pergi ke 37. Perlu tambahkah? Atau tolak? Atau tarak? Tambah 10? Bukan kan? Tambah 9. Lepas tu 37 tambah lagi 9 dapat 46. 46 tambah 9 lagi dapat 55. Jadi seterusnya 55 tambah dengan 9 akan jadi 64. 64 tambah lagi 9 akan jadi 73. 73 tambah lagi 9 dapat 82. 82 lepas tu kalau tambah 9 lagi dapat 91. Wah, panjang betul. Sampai 145. Tambah lagi 9 dapat 100. Tambah lagi 9 dapat 109. Tambah lagi 9 dapat 118. Panjang betul kan? Oke, barulah sampai 145. Oh, kuat panjang. Oke, sekarang bolehlah kita pilih nombor ganjil dan nombor genap. Oke. So, ganjilnya apa? Genapnya apa? Ganjil dulu kan? Ganjilnya 37. Lepas tu 55. 73. 91, 108, 127 dan 145. Oke, mari kita tuliskan. Ganjil 37, 55, 73, 91, 109, 127, 145. Lepas tu B yang genap tu 28, 46, 64, 82, 100, 118, 136. Oke. So ini sudah kita jumpa urutan nombor ganjil dan genap. Sekarang seterusnya dia nak kita nyatakan pola bagi nombor ini. Jadi kalau kamu boleh kira, okay, beza di antara dua nombor yang bersebelahan ini ya, ialah 18, 18, 18. Sama juga untuk bahagian nombor genap. 18, 18, tambah 18, tambah 18. Jadi jawapannya ialah kedua-dua A pun kedua-dua A dan B pun ialah menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Dan seterusnya kita tengok soalan 4. Lengkapkan urutan Fibonacci berikut. So 4 ni senanglah. 1, lepas tu ini lubang kosong. 2. Kalau awak masih ingat nombor Fibonacci, okay, maka ini 1 lah sebab
1 penuh tambah dengan 1 akan menghasilkan, baru boleh menghasilkan 2. Lepas tu nombor seterusnya ialah 2 tambah 1 dapat 3. Dan lepas tu 2 tambah 3 menghasilkan 5. Lepas tu 3 tambah 5 menghasilkan 8. Dan 5 tambah 8 menghasilkan 13. So ini ialah 1, 3, 5, 8 dan 13. Soalan kelima. Lengkapkan rajah di bawah. Okey, mari kita tengok apakah rajah dia. Ini corak lain sudah, ha? Boleh tak awak pecahkannya, pecah-pecah gabungkannya. Jadi ini dia macam air yang mengalir dipecahkan kepada 2. Dia mengalir lagi untuk berjumpa. Lebih kurang macam itulah. Okey, so tengok ni ya. Mula-mula dia 16. Okey, 16 sampai sini dia pecah 2 kepada 8, 8. Dan dia mengalir ke bawah lagi sampai sini dipecah 2 lagi 4, 4. Sebelah kanan pun sama, turun sini mengalir sini sampai sini dia mengalir kiri ke kanan pecah 4, 4. So bila 4, 4 di sini dia 4 dari kiri 4 dari kanan, air tu mengalir sini masuk sampai jadilah 8. Okey. Lepas tu untuk bawah sini air ni sebelah kiri ini dia terus mengalir, ni masih 4 saja sini. So bila dia sampai sini, okey, pecah 2. So sini bagilah nombor 2 sebab dia pecah 4 pecah 2 sini adalah 2, ini adalah 2. So mengalir masuk di kotak pertama pun tinggal 2 lah. Okey, lepas tu nombor 8 ni dia mengalir sampai sini pecah 2 ke kiri ke kanan. So 4 di kiri 4 ke kanan. So sini yang ini tinggal adalah ada 6. Dan sebelah kanan ini pun turun 4 sampai sini 2. 2 sebabnya pecah-pecah. Okey, pecah sampai sini. So ini ialah 2. Ini ialah 6. So dia macam air tu mengalir sini turun pecah, lepas tu pecah lagi, pecah lagi, berjumpa lagi, pecah lagi. Dia mengalir bersama masuk semula. Macam itulah, lebih kurang macam itulah. Okey. Kau boleh bayangkanlah keadaan air itu mengalir dan dipecahkan kepada 2. Okey, so nampaknya sudah habis. Okey. Habis apa? Habis subtopik 1.1. Maka dengan itu video kita pun untuk kali ini pun sampai sini sajalah. So kalau awak berjaya tengok video ni dari mula sampai hujung sini, tahniahlah. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya, yaitu subtopik 1.2 Jujokan. Terima kasih dan bye-bye.